Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Dalam video ini, kita nak belajar standard pembelajaran 11.1.2 iaitu menghuraikan suatu set. Set boleh ditulis dengan menggunakan tiga kaedah, tiga cara, iaitu dalam bentuk yang pertama, perihalan, yang kedua, penyenaraian, dan yang ketiga, tata tanda pembina set. Misalnya, kita boleh menulis warna dalam jalur gemilang dalam set A seperti berikut. Set warna dalam jalur gemilang ni kita boleh wakilkan, kita boleh tuliskan dalam bentuk perihalan, penyenaraian dan juga tata tanda pembina set. Okey. Katakan A ialah set yang terdiri daripada warna dalam jalur gemilang. Jadi ini adalah kita tulis dalam bentuk perihalan. Ini adalah cara macam mana kita tulis set dalam bentuk perihalan. Kita terangkan, kita perihalkan warna dalam jalur gemilang. Okay, yang kedua, macam mana caranya kita nak tulis set dalam bentuk penyenaraian. Okay, caranya ialah kita tulis A sama dengan kurungan tajam. Kita senaraikan, kita tuliskan warna dalam jalur gemilang. Kita ada merah, putih, biru, kuning, kemudian kita tutup kurungan. Jadi ini adalah cara macam mana kita tulis set dalam bentuk penyenaraian. Okay. Tanda kurungan tajam ini adalah bermaksud tata tanda set. Setiap objek di dalam set itu dinamakan sebagai unsur. Objek-objek ini di dalam set ini, di dalam tata tanda set ini dinamakan sebagai unsur. Maksudnya, merah ni adalah suatu unsur, putih ini pun adalah suatu unsur, biru juga adalah suatu unsur, begitu juga kuning pun adalah suatu unsur. Setiap unsur dalam set dipisahkan dengan tanda koma. Awak kena tulis koma, bukan titik. Okey. Yang ketiga, set juga kita boleh tulis dalam bentuk tata tanda pembina set. Okey, macam mana caranya? Okey, caranya ialah kita tulis A sama dengan kita buat kurungan tajam, kemudian kita tulis X. X titik bertindih. Kemudian kita tulis X ialah warna dalam jalur gemilang. Kita tutup kurungan. Okey, ini adalah cara macam mana kita tulis, kita nak wakilkan set dalam bentuk tata tanda pembina set. Jadi awak kena tahu tiga-tiga cara ini. Okey, sebagai contoh, huraikan setiap yang berikut dalam set dengan menggunakan perihalan, penyenaraian dan tata tanda pembina set. A. Huruf dalam perkataan Malaysia. Macam mana kita nak tulis dia dalam bentuk perihalan, penyenaraian dan juga tata tanda pembina set. Okey, katakan set yang diwakili ialah P. Maksudnya kita katakan huruf dalam perkataan Malaysia itu kita wakilkan sebagai P, set P. Jadi kita boleh tulis set P ni dalam bentuk perihalan ialah P ialah set yang terdiri daripada huruf dalam perkataan Malaysia. Okey, ini adalah cara macam mana kita nak tulis dalam bentuk perihalan. Kita perihalkan, kita ceritakan. Kemudian dalam bentuk penyenaraian, caranya ialah kita tulis P sama dengan kita buat tata tanda set, iaitu kurungan tajam ini. Kemudian kita tuliskan huruf yang ada di dalam perkataan Malaysia. Syaratnya adalah huruf yang sama ataupun unsur yang sama tidak perlu diulang. Kalau perhatikan dalam perkataan Malaysia ini, huruf A ada 3. Tapi kita tulis sekali saja. Huruf yang sama kita tulis sekali saja. Itu maksudnya unsur yang sama tidak perlu diulang. Jadi dalam bentuk penyenaraian, set P kita boleh tulis P sama dengan kurungan M, A, L,
Y, S, dan juga I, kemudian kita tutup kurungan. Ya. Okey, kemudian bagaimana pula cara kita nak tulis set dalam bentuk tata tanda pembina set? Ingat lagi tak? Okey, caranya adalah kita tulis P sama dengan kurungan tajam, X titik bertindih, kemudian kita terangkanlah apa maksud X ini ya. X ialah huruf dalam perkataan Malaysia. Kita tutup kurungan. Boleh ya? Okey, kita lihat contoh B pula ya. Setnya adalah nombor ganjil yang kurang daripada 20. Okey. Katakan ya, nombor ganjil yang kurang daripada 20 itu kita wakilkan sebagai Q. Kita katakan set yang diwakili oleh nombor ganjil yang kurang daripada 20 itu kita wakilkan sebagai Q. Okey. Jadi ya, set Q kita boleh tulis dalam bentuk perihalan. Caranya adalah Q ialah set nombor ganjil yang kurang daripada 20. Kita ceritakan apakah yang dimaksudkan dengan Q itu. Okay, dalam bentuk penyenaraian, cara dia macam ni. Jadi kita tulis Q sama dengan kita senaraikan. Kita senaraikan semua nombor ganjil yang kurang daripada 20. Bermula daripada 1, kemudian 3, 5, seterusnya sampailah 19. Awak kena senaraikan semua nombor ganjil yang kurang daripada 20. Okey, dan seterusnya ya, tata tanda pembina set. Ini cara dia. Okey, jadi ya, kita tulis Q sama dengan kurungan tajam X titik bertindih, kemudian kita kena ceritakan apakah yang dimaksudkan dengan X ini. Ya, X ialah nombor ganjil dan X kurang daripada 20. Sebab ayat dia apa? Soalan dia cakap apa? Nombor ganjil yang kurang daripada 20 kan? Jadi kita boleh wakilkan X sebagai X ialah nombor ganjil dan X kurang daripada 20. Dia membawa maksud yang sama. Boleh? Okay, jadi sila buat latihan di dalam buku kerja, buku surat 150. Okey. Sekarang kita nak belajar apakah dia set kosong. Set kosong ialah set yang tidak mempunyai sebarang unsur. Ya. Okey, kita lihat perbualan dua orang rakan ini ya. Okey, dia cakap apa? Dia cakap namakan bulan yang mempunyai 32 hari. Okey, kemudian kawan dia pun berfikirlah, mana ada bulan yang mempunyai 32 hari kan? Okey. Jadi ya, jika M mewakili set bulan yang mempunyai 32 hari, maka set M tidak mengandungi sebarang unsur dan dinamai set kosong. Sebab apa? Sebab mana ada bulan yang mempunyai 32 hari kan? Paling banyak 31 hari. Jadi set M tu dia tidak mengandungi sebarang unsur. Jadi set M itu kita namakan sebagai set kosong ya. Set kosong boleh diwakili oleh simbol ini ataupun kurungan kosong saja. Kurungan tanpa ada apa-apa unsur dalam ni. Okey, ini simbol apa ni? Okey ya. Set kosong juga disebut sebagai set nol. Set nol. Simbol ini disebut sebagai pi. Ini adalah simbol pi. Set kosong juga dikenali sebagai set nol. Ini adalah simbol bagi set kosong. Maka oleh kerana M adalah set kosong cerita M tadi adalah set bulan yang mempunyai 32 hari kan. Jadi mana ada bulan yang mempunyai 32 hari? Bermaksud set M adalah set kosong. Jadi kita boleh tulis M sama dengan set 0. Ini nama dia set 0 ataupun cara kedua kita boleh tulis M sama dengan kurungan kosong saja. Jangan tulis kosong dalam ni. Awak buat kurungan saja tanpa ada apa-apa unsur dalam kurungan ini. Itu bermaksud set kosong. Okey, sebagai contoh set A adalah jumlah hari dalam seminggu ialah 8 hari. Betul ke? Ada ke? Betul ke jumlah hari seminggu bersamaan dengan 8 hari? Salah kan? Jadi A adalah set kosong. Jadi macam mana kalau kita nak tulis set kosong? A sama dengan set 0 ataupun
A sama dengan kurungan kosong saja. Okey. Yang kedua B. Set B ialah bilangan sisi pentagon ialah 6. Betul ke bilangan sisi pentagon ialah 6? Salah kan? Bilangan sisi pentagon ialah 5. Jadi B adalah set kosong. Jadi kita boleh tulis set kosong macam ini. B sama dengan set 0 ataupun B sama dengan kurungan sahaja. Okey, C. Okey, set C adalah X, di mana X ialah nombor genap yang kurang daripada 5. Okey, cuba awak senaraikan, ada tak nombor genap yang kurang daripada 5? Ada kan? Apa dia? 2 dan 4. Bermaksud C dia ada nilai. C itu bukan set kosong. C bukan set kosong kerana set C itu dia ada unsur dia, iaitu 2 dan 4. Faham? Jadi sila buat latihan di dalam buku kerja muka surat 151 soalan nombor 3. Sekian, terima kasih.